Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam channel Nizam Zazeki. Untuk video kali ini, saya nak beri feedback berkaitan dengan video Cik Ponti ataupun Pontianak di Kampung Melayu Subang. Sebab baru-baru ni saya ada post satu video berkaitan dengan Cik Ponti di Kampung Melayu Subang. Kisah dia begini. Masa-masa saya balik Kampung Subang baru-baru ni, saya jumpa dengan seorang kawan. Kawan saya kata ada satu video berkaitan dengan Cik Ponti di Kampung Melayu Subang. Ada orang rakam. Kawasan dia terletak di Kampung Melayu Subang, bersebelahan dengan Subang Perdana, laluan shortcut ke Subang Perdana. Saya pun bertanyalah kat dia ni, betul ke? Dan kawan saya kata ni, betul. Sekarang ni memang tengah havoc lah. Kecoh orang kat situ, nampak penampakan Pontianak kat situ. Ada rakamannya. Dan dia pun share kat saya. Jadi saya kata, boleh juga share ni. Saya tak pasti sama ada betul ke makhluk gaib ni boleh dirakam. Sebab setahu saya, makhluk gaib ni tak boleh dirakam. Kita boleh nampak jelmaan dia, tapi pasal rakaman ni susah sikit. Sebabnya, mereka tak ada jisim. Okey? Manusia je boleh nampak. Tapi rakaman, video ataupun gambar memang susah sikit lah. Mungkin ada, tapi saya susah sikit nak percayalah. Dan saya beritahu dia, okeylah, aku post video tu, tapi aku tak akan reply sebarang komen. Dan apa yang terjadi? Rupa-rupanya, video tu FYP. Hari pertama 1 juta view. Hari kedua dah jadi 2 juta view. Hari berikutnya adalah dalam beribu-ribu view lah. Dan komen memang tak boleh nak kira lah. Banyak sangat komen. Dan sehingga hari ni dah hampir 3 juta view dan lebih 100,000 like. Komen jangan cerita. Memang saya baca komen-komen tu, saya pun tahu. Saya pun gelak. Macam-macam komen. Tapi ada antara komen tu yang percaya dan beritahu memang mereka pernah nampak pocong, Pontianak, hantu galah di kawasan Kampung Subang. Kalau korang nak tahu, anak-anak jadi Kampung Subang tahulah. Untuk anak-anak jati Kampung Subang, terutamanya yang membesar pada tahun 60-an, 70-an dan 80-an, kisah Pontianak, pocong dan hantu galah memang popular, memang havoc lah pada masa tu. Banyak perkongsian-perkongsian. Budak-budak ni memang takut nak keluar rumah sebab banyak kes-kes yang mereka nampak berkaitan dengan perkongsian makhluk-makhluk gaib ni. Dan pada tahun 80-an tak silap saya, masa tu saya dah sekolah menengah. Masa tu kecoh keranda terbang di Jalan Pusara Aman. Kalau sekolah rendah kebangsaan Subang tu, penampakan Pontianak. Kalau di jambatan sungai belakang tu pula, apa nama jambatan tu sungai belakang tu, itu hantu galah. Memang masa zaman dulu memang biasa dengar. Sepanjang saya membesar di Kampung Melayu Subang, memang saya tak pernah lagi jumpa benda-benda yang menakutkan. Tapi gangguan tu tak ada. Saya pernah share di beberapa media sosial sebelum ni pengalaman-pengalaman saya. Boleh tengok video-video yang sebelum ni lah. Okey. Untuk video kali ni saya nak kongsikan satu pengalaman. Bukan pengalaman seram, tapi pengalaman misteri. Di mana saya berjumpa dengan roh. Pada masa itu, saya hampir terlanggar roh. Kenapa saya kata roh? Nak tahu kenapa? Okey, tonton video ni sehingga habis. Jom. Kisah misteri ni saya nak kongsikan berlaku pada tahun 1993 ataupun 1994. Saya tak ingatlah sebab dah lama. Masa tu saya bekerja di lapangan terbang Subang, Airport Subang. Saya kerja shift petang. Masa tu kerja shift petang, masuk pukul 3 petang dan balik pada pukul 11 malam. Dan kebetulan pada masa tu kawan saya bernama Abdullah, motor dia rosak. Jadi dia terpaksa tumpang saya pergi dan balik kerja. Okey, saya habis kerja pada pukul 11 malam dan saya pasal tunggu dia di kaunter untuk dia habiskan kerja dia dan dia akan tumpang saya lah untuk balik. Okey, lebih kurang pukul 11.30 malam kami tiba di Kampung Subang lah. Dan pastinya sebelum saya balik, saya perlu hantar kawan saya ni balik ke rumahnya dulu. Saya sampai di Kampung Subang lebih kurang pukul 11.30 malam. Dan untuk sampai ke rumah dia, lebih kurang 200 meter sebelum sampai rumah dia, saya kena lalu satu rumah kampung lah. Pemiliknya antara orang asal Kampung Subang. Saya namakan dia sebagai Pakcik Ali. Okay, Pakcik Ali ni orang yang dihormatilah di Kampung Subang, antara orang terawal di Kampung Subang. Okey, semasa saya nak lalu depan rumah Pakcik Ali ni,
Okay, Pakcik Ali nama samaran nama samaran. Pakcik Ali ni rumah dia di belah kiri. Okay, semasa saya nak lalu di rumah hadapan rumah Pakcik Ali ni, tiba-tiba ada satu macam cermin yang besar melintasi, tapi cermin tu seperti air, cair. Cermin cair sangat besar melintasi di hadapan saya. Okey, melintasi di depan saya. Dan saya sempat brake. Saya brake betul-betul hanya sikit lagi lah. Dalam sejengkal dua jengkal saya nak langgar. Dan saya terpaksa berhenti betul-betul. Saya berhenti di depan cermin tersebut lah. Dia melintas dari kanan ke kiri. Macam tu. Terus menuju ke rumah Pakcik Ali. Saya emergency brake lah. Kawan saya pun tanyalah, kenapa? Apa yang berlaku? Sebab dia pun terkejut. Kenapa saya brake emergency kan? Tengah-tengah jalan, tiba-tiba saya brake. Saya jawab, tak ada apa-apa. Terus, selepas je benda tu melintas, kaca tu melintas ke arah rumah Pakcik Ali, saya terus pulas minyak dan terus hantar dia balik lah. Setibanya di rumah lebih kurang pukul 12.30 malam. Saya terus ketuk pintu bilik orang tua saya. Lepas tu, orang tua saya pun keluar lah. Dan saya ceritakan apa yang saya nampak. Kemudian saya terfikir. Terus saya tertanya, Mak, Pakcik Ali tu sekarang kat mana Sebab saya terfikir, benda tu bukan hantu. Tak mungkin tu hantu. Terus saya terfikir, adakah tu roh? Itu sebab saya tanya, Pakcik Ali tu mana? Dan mak saya kata, Pakcik Ali tak sihat sekarang. Dia ada di hospital. Dia sakit tenat. So saya terfikir, adakah itu roh Pakcik Ali? Tapi saya yakin apa yang saya nampak tu. Saya yakin benda tu ada roh. And then saya kata kat mak saya lah. Dan bapa saya kata, Tantah tu roh Pakcik Ali balik kot. Sebab saya rasa Pakcik Ali tu dah meninggal dan dia balik ke rumahnya pada malam tersebut. Mak saya tak kata apalah, sebab mak saya ni dia lebih percaya ke cakap saya. Tapi muka bapa saya berubah lah. Dan saya macam terkejut dan saya macam bimbang, risau lah. Saya cakap lagi, silap-silap bulan, besok kita dapat berita yang Pakcik Ali ni meninggal. Dan bapa saya kata, diam, jangan cakap siapa-siapa, kita-kita je. Saya kata tak apa, jangan risau. Saya beritahu macam tu kat orang tua saya. Sebab saya yakin itu bukan hantu. Itu adalah satu penampakan, kemungkinan roh. Tapi saya yakin itu adalah roh. Saya tak tahu kenapa perasaan saya kata begitu pada malam tu. Selepas saya terangkan semua tu, kedua orang tua saya pun masuk balik ke bilik. Dan saya pun malam tu saya susah nak tidur lah. Saya terfikir-fikir, betul ke tu roh? Tapi saya yakin itu adalah roh Pakcik Ali. Walaupun Pakcik Ali sebenarnya masih berada di hospital. Tapi perasaan saya kuat mengatakan yang Pak Ali dah meninggal dunia. Keesokan paginya, tepat pukul 6 pagi, telefon rumah saya berbunyi. Saya pun cepat-cepat keluar dari bilik. Dan kedua orang tua saya pun keluar dari bilik masing-masing lah. Keluar dari bilik. Dan mak saya pun terus jawab telefon lah. Hello, Assalamualaikum, bla 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 bla. Okay, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu mak saya letak telefon. Mak saya pandang saya. Saya kata, betul ke mak? Ya betul, Pakcik Ali meninggal dunia. Bermakna memang betul, itu adalah Pakcik Ali yang balik ke rumah pada malam tu. Yang call tu, kalau tak silap saya, anak dia lah. Dan menurut anak dia, doktor dah sahkan Pakcik Ali ni meninggal pada pukul 2 pagi. Padahal saya nampak pukul 12.30 malam. Bermakna 2 jam awal. So jawapannya ke situ, betul ke tu roh Pakcik Ali? Okeylah, sampai di sini saja perkongsian kisah misteri ni. Dan sekiranya korang orang Subang yang ada pengalaman seram, tak kisahlah tahun bila pun, boleh tinggalkan DM saya, ceritakan pengalaman korang, kisah detail bila dan di mana. Okey, dan saya akan cuba jadikan satu video yang menarik. Okey, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.